أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Apa khabar sidang penonton setia rancangan Tanyalah Ustaz? Biar tahu jangan keliru. Saya mengharapkan walau di mana jua anda berada, mudah-mudahan senantiasa kita berada dalam keadaan sihat walafiat, dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah. Marilah sama-sama kita mulakan bagi kita dengan kita panjatkan segala puja dan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi diberikan ruang dan kesempatan, masih lagi kita bernafas di muka bumi ini, dan alhamdulillah terlalu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan dalam kehidupan kita, dan syukur kita masih lagi dipertemukan pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru, sama-sama kita menimba ilmu, mudah-mudahan bermanfaat untuk kehidupan kita. Amin insya-Allah. Dan pada pagi ini semestinya tajuk yang cukup menarik yang akan kita bincangkan untuk edisi Khamis 4 Jun 2020. Juga secara tak sedar kita telah pun memasuki 12 Syawal 1441 Hijrah. Marilah sama-sama kita memperbanyakkan selawat ke atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua layak mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Dan alhamdulillah saya bersama dengan tidak keseorangan seperti biasa, kita bersama dengan tetamu istimewa untuk membicarakan topik pada pagi ini, iaitu dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pemimpin. Dan yang telah pun bersama dengan kita pada pagi ini yang berbahagia Ustaz Ahmad Syahdan Al-Hadrami. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali pertama bergandingan kita Ustaz. Alhamdulillah, mudah-mudahan Ustaz sihat. Alhamdulillah. Dan kita sama-sama pada pagi ini Ustaz akan menelusuri satu susuk tubuh seorang Nabi yang cukup istimewa dan cukup memberikan impak yang cukup besar kepada seluruh kehidupan umat, yang disebutkan dalam sirah bagaimana hebatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan kita kupas pada hari ini, dan seperti biasa bagi para penonton yang mempunyai sebarang persoalan atau kemusykilan, boleh terus hubungi kami menerusi talian bebas tol di 1800 88 1677 atau menerusi aplikasi WhatsApp di 011 1233 6480, atau paling mudah terus ke laman rasmi Facebook kami, iaitu Tanyalah Ustaz TV3. Dan jangan lupa bagi anda yang menonton kami menerusi siaran FB Live, jangan lupa untuk tekan butang kongsi sebarluaskan, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan kita bersiaran serentak menerusi TV3 dan TV9. Dan bagi anda yang menonton kami menerusi TV9, kita lanjutkan siaran sehingga 30 minit sehingga jam 8.30 pagi. Jadi terus setia menonton kami sehingga ke hujung rancangan insya-Allah. Dan baiklah yang bagi ustaz dan juga sidang penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi bertarung dan juga berjuang untuk memutuskan rantaian COVID-19. Jadi untuk permulaan, sebelum kita berbicara dengan lebih lanjut topik kita pada pagi ini, mari sama-sama kita saksikan infografik terkini laporan kes terbaru COVID-19 yang melanda negara kita. Baik, menerusi status terkini yang telah pun dikemas kini sehingga semalam 3 Jun 2020 setakat 5 petang, kes baharu sebanyak 93 kes dicatatkan, manakala kes yang sedang dirawat ialah sebanyak 1,324 dan kes sembuh harian sebanyak 61, dan jumlah pesakit yang telah pun sembuh iaitu discharge iaitu 6,531 secara keseluruhan, dan semalam tiada sebarang kematian dicatatkan, dan menjadikan jumlah keseluruhan kematian sehingga kini iaitu 115 kematian. Jadi para penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sedang berjuang dan kita mesti menang. Dan kepada petugas barisan hadapan kami di Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, mendoakan dan juga mengharapkan agar seluruh para petugas barisan hadapan diberikan kekuatan dan semangat untuk berjuang dan terus sama-sama kita memutuskan rantaian COVID-19 ini insya-Allah. Dan yang bagi ustaz, saya kira tidak perlu
saya berbicara panjang kerana banyak perkara yang akan kita dengarkan menerusi topik dakwah Rasulullah SAW kepada pemimpin. Dan untuk mukadimah pada pagi ini saya serahkan kepada yang bahagia Ustaz, dipersilakan. Baik, terima kasih Da'i Anas. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kepada kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita ada di dunia ini, dan kerana nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada kita di dalam salah satu firman Allah Subhanahu Wa Taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Di dalam ayat ini, kalau dikaitkan dengan sebagai kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kan Nabi Muhammad pernah mengatakan, addabani rabbi fa ahsana ta'dibi, Tuhanku telah memberikan adab kepadaku, dan Allah Subhanahu Wa Taala lah sebaik-baik yang memberikan adab kepadaku, yang mengajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat sebentar tadi yang saya sebutkan tadi Da'i Anas, laqad kana lakum fi Rasulillah, sesungguhnya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam suri teladan kepada kita semua. Ayat ini sebut uswah. Bila sebut uswah, maknanya kalau ikut dalam bahasa Arab, uswah ni contoh example yang sangat tinggi sekali. Maknanya tidak ada contoh yang lebih daripada segala contoh, sehingga kan Allah beritahu kepada kita uswah. Allah tak sebut qudwah, Allah tak sebut misal, Allah tak sebut namuzaj, tetapi Allah SWT sebut qudwah. Jadi sebagai kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah mengatakan kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Maka apa yang kita kata cinta, hari ini ramai orang kata cinta, ingin membalas cinta Rasulullah SAW. Tapi bagaimana caranya ialah mengikut apa yang Nabi SAW telah tinggalkan. Jadi bila kaitkan dengan tajuk kita pada pagi ini, Dayanas, di dalam program Tanyalah Ustaz pada pagi ini, kita akan lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW. Mungkin ramai orang tidak, sebab saya pernah ditanya tentang masalah sirah Nabi ni. Ditanya soalan, sirah Nabi ni apa yang perlu kita tahu sebenarnya? Saya bagi tahu, di dalam sirah Nabi SAW ada 3 perkara. Ada 3 item yang perlu kita ketahui. Pertama sekali iaitu qiraah. Qiraah yang seperti mana Allah SWT ajar kepada kita di dalam wahyu yang pertama, Iqra', bacalah wahai Muhammad. Jadi sebagai pengajaran untuk kita kena belajar dengan membaca. Jadi di sini ada seorang ulama besar daripada Yaman, iaitu mufakir Islami, pemikir Islam, Dr. Al-Habib Abu Bakar Ali Al-Masyhur Al-Adni, pernah menyebutkan di dalam mempelajari sirah ada 3 perkara, 3 item. Pertama sekali iaitu qira'atun nususul hadisiyah wal waqi'iyah. Yang kedua, al-istibaqiyah. Yang ketiga, al-istiqra'iyah. Yang pertama, al-hadisiyah. Al-hadisiyah iaitu qira'ah mengetahui sejarah Nabi SAW di zaman Nabi SAW. Maknanya sejak Nabi SAW diutuskan ataupun dilahirkan sampailah Rasulullah wafat. Itu dinamakan qira'atul hadisiyah. Yang kedua, qira'atul istibaqiyah. Qira'atul istibaqiyah iaitu apa perkara yang berlaku setelah mana Nabi SAW sudah wafat. Jadi bila Rasulullah SAW sudah wafat, maka baki daripada hidup, maknanya Rasulullah dah wafat, daripada lepas wafat sampailah hari kiamat. Maka ini dipanggil qira'atul istibaqiyah. Walaupun Rasulullah dah wafat, tapi sebenarnya Rasulullah pernah sebut semasa hidup Nabi akan berlaku sebahagian-sebahagian cerita yang akan datang. Kan? Yang ketiga iaitu qira'atul istiqra'iyah. Qira'atul nususil istiqra'iyah iaitu qira'ah yang menyebutkan tentang apabila kita mengetahui tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa peristiwa yang sebelum kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kisah tentang Nabi Musa, Nabi Ibrahim,
Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, Nabi Shu'aib, melalui Nabi Adam AS, bapa kepada manusia. Maka di situ kita akan lihat bagaimana peristiwa Nabi SAW, cerita apa yang berlaku pada Nabi terdahulu. Bahkan bukan Nabi terdahulu, umat yang terdahulu. Bahkan bukan umat yang terdahulu, cerita tentang zaman dahulu. Maka kita lihat di sini, Islam syumul kepada peristiwa yang mengetahui tentang sebelum kelahiran Nabi, masa Nabi hidup, dan yang ketiga iaitu setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat. Di sini saya ingin mengajak kepada para penonton dan kepada semua yang mendengar, berkongsi ilmu dan bertanya Ustaz, ada beberapa poin yang saya ambil daripada mauqif. Mauqif ni maksudnya apa yang berlaku kepada zaman Nabi SAW. Yang pertama kita akan lihat sebelum bi'sah, iaitu sebelum kelahiran Nabi SAW. Sebelum kelahiran Nabi SAW, saya letakkan beberapa poin. Pertama sekali, dakwatu bisir, iaitu dakwah dengan secara sembunyi-sembunyi. Di dalam tempat yang dinamakan Baitul Arqam, Ibn al-Arqam, iaitu satu rumah tempat yang dakwah Nabi yang pertama. Nabi berdakwah mula-mula secara sembunyi-sembunyi. Setelah mana Nabi SAW mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian Nabi SAW disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala berdakwah sekitar daripada Mekah tadi. Iaitu Nabi SAW pergi berdakwah ke bumi Taif. Dan semasa Nabi SAW berdakwah di bumi Taif, Nabi dihujani batu-batu. Dihujani batu-batu sehinggakan anak-anak kecil menghina Nabi SAW. Dan orang tua tak ada apa-apa melihat pada budak-budak tu seronok. Sebab dia tak suka Nabi SAW datang kepada bumi Taif. Dan ini juga telah telah diberitahu oleh Quraisy akan kedatangan Nabi ke Taif. Maka Nabi dihujani batu-batu sehinggakan dikatakan dalam riwayat bengkak tubuh badan Nabi SAW kerana dihujani batu. Subhanallah. Di sana kita akan lihat bagaimana seorang Nabi yang disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehinggakan Nabi Muhammad SAW diminta oleh malaikat Jibal, malaikat gunung, datang kepada Nabi SAW, offer, menawarkan untuk menghentam aku sebagai malaikat gunung. Aku nak ambil baina akhsyabain, iaitu dua gunung ini, untuk menghempap kepada kaum Taif. Maka di sana Rasulullah SAW masih memandang kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala lebih besar daripada orang yang membaling batu ataupun mencaci Nabi, mengutuk Nabi. Dan yang ketiga, iaitu ketika mana Nabi SAW sedang sujud di depan Kaabah, iaitu masa Nabi sedang solat. Di sini saya nak tekankan sedikit, solat sebelum Rasulullah dapat 5 waktu sehari semalam memang ada solat, iaitu solat pada waktu siang dan solat pada waktu malam, 2 rakaat. Maka semasa Nabi SAW sedang sujud, pembesar Quraisy, Zu'ama Quraisy kata, siapa yang boleh baling najis usus kepada tubuh badan dia ni yang sedang sujud ni tadi. Lalu ada seorang daripada kaum ini, fulan, dia kata, aku mampu letakkan kepada atas pundak Nabi SAW. Maka akhirnya Rasulullah sujud lama. Di dalam riwayat ketika itu Abdullah bin Mas'ud mengatakan, aku melihat Nabi SAW, aku mahu melawan tapi masa tu lemah, tak kuat. Jadi akhirnya Rasulullah dibiarkan sujud, tetapi ada orang memberitahu kepada kita. Di sini kita akan lihat bagaimana mauqif, kedudukan seorang anak yang kecil, iaitu Sayyidatina Fatimatul Zahra wal-Batul, datang kepada orang Quraisy tadi mengatakan, wahai pakcik, sebab itu kan pak saudara Nabi SAW, pakcik, jangan buat ayah saya, kesian ayah saya. Semua orang tengok Fatimah, anak Nabi SAW, sedangkan umur kecil lagi. Maka Sayyidah Fatimah sendiri yang mengambil usus tadi, diletakkan atas badannya. Subhanallah, kita tengok ini dai, bagaimana anak Nabi SAW
kuat semangat untuk melawan gangguan daripada kaum Quraisy tadi ataupun daripada zu'ama ni pemimpin pembesar. Maka kita lihat di sana mauqifnya Rasulullah bangun daripada semayang tadi, Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu taala. Allahumma alaika bi Quraisy. 3 kali Nabi sebut. Ya Allah, ke atas engkau kepada Quraisy ini. Maknanya doa Nabi untuk hina kepada kaum Quraisy. Dan dikatakan doa itu mustajab ketika mana Nabi sebut 7 orang. Nabi sebut 7 orang. Allahumma alaika bi Abi Jahal. Abi Jahal. Utbah bin Rabi'ah. Syaibah bin Rabi'ah. Walid bin Utbah. Umayyah bin Khalaf. Uqbah bin Abi Mu'aid. Dan seorang lagi dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud kata, aku sendiri lupa siapa dia. Maka 7 orang ini Allah tunjukkan mustajabnya doa itu perang Badar. Semuanya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun sebahagiannya. Kemudian yang keempat, kita lihat bagaimana dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana orang Quraisy, bukan orang Quraisy, pembesar Quraisy, zu'ama Quraisy datang kepada Abu Talib. Mengatakan kepada Abu Talib, ya Abu Talib, anak saudaramu ini sudah mengganggu kami. Jadi kami nak tawarkan beberapa tawaran kepada Muhammad bin Abdullah ini supaya dia meninggalkan dakwah, supaya beliau meninggalkan dakwah. Akhirnya Abu Talib mengatakan, nanti aku rujuk kepada anak saudaraku dulu. Subhanallah, tengok di sini ya adai. Kita lihat bagaimana seorang bapa saudara hormat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu akhirnya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, ya Muhammad, ini orang Quraisy datang, pembesar Quraisy datang untuk bertemu kamu. Bagaimana kamu? Adakah kamu sedia untuk bertemu? Lalu Rasulullah kata, apa tujuan mereka datang? Hatta akhirnya Abu Talib sendiri tak mampu, dia mengatakan kepada Rasulullah SAW, biar aku saja yang jawab. Maknanya nak cakap kepada Rasulullah SAW, aku jaga kamu, aku backing kamu. Jadi datang kepada zu'ama Quraisy, kata, apa yang kamu nak? Dia kata, kami nak tawarkan. Di sini kita lihat bagaimana Rasulullah diberikan tawaran. Harta benda, harta yang paling banyak sekali, dan juga perempuan yang paling cantik, kedudukan yang paling tinggi. Maka ini semua akan saya sebutkan di dalam kupasan seterusnya, insya-Allah. InsyaAllah kita berehat seketika dulu. Dan begitu banyak liku-liku kehidupan dan juga mehnah yang terpaksa ditempuh oleh baginda Nabi SAW dalam berdakwah, khususnya kepada para pemimpin pada ketika itu. Banyak lagi yang akan kita kongsikan bagi Ustaz dan juga para penonton. Terus setia menonton kami. InsyaAllah kita berehat seketika, kembali selepas ini. Alhamdulillah, masih lagi terus kita menelusuri dakwah dan sisi perjuangan baginda Nabi SAW terhadap pemimpin dengan topik kita pada pagi ini, dakwah Rasulullah SAW kepada pemimpin. Bersama kita pada pagi ini yang bahagia Ustaz Ahmad Syahdan Al-Hadrami, dan telah pun kita dengar sedikit kupasan dan juga mukadimah di permulaan topik sebelah tadi, beberapa istilah yang telah pun dinyatakan oleh yang berbahagia Ustaz, sisi perjuangan baginda Nabi SAW dalam melaksanakan dakwah, antaranya secara pada awalnya yang bahagia Ustaz sebut tadi, sembunyi-sembunyi secara sir, kemudian secara yang berdekatan ataupun yang sekitar, iaitu di Taif, dan juga kemudiannya secara terang-terangan. Dan ini merupakan satu perkara yang bukan kecil kerana ianya telah pun dilakukan oleh baginda Nabi SAW walaupun dengan tentangan yang begitu hebat, namun baginda Nabi SAW tetap tabah dalam mengharungi segala liku dan juga mehnah dalam perjuangan tersebut, insya-Allah. Dan bagi Ustaz, kita raikan terlebih dahulu untuk
Soalan yang pertama datangnya daripada sahabat kita di Facebook. Untuk soalan yang pertama pada pagi ini, Mas Ripah Nur. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan semua kru yang bertugas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW mempunyai nilai integriti melalui akhlaknya. Seperti dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang bermaksud, sesungguhnya pada Rasulullah itu ada contoh ikutan yang baik bagi orang yang mengharapkan keredaan Allah, hari akhirat dan ia banyak mengingati Allah. Soalannya Ustaz, adakah ini cara dakwah Rasulullah SAW tentang sikap yang perlu ada pada seseorang pemimpin? Bagaimana setiap pemimpin itu untuk ada sikap bercakap benar, jujur dan tidak hipokrit, seperti mana baginda Nabi SAW yang selalu berkata benar sehingga kaum Quraisy di Mekah mempercayai baginda Nabi SAW. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Soalan yang cukup baik daripada sahabat kita Mas Ripah Nur di Facebook. Ustaz, tafadhal. Baik, terima kasih kepada yang bertanya, Puan Mas Ripah Nur. Jadi sebelum saya menjawab ini, kita ambil balik tadi tentang kedatangan orang Quraisy, zu'ama Quraisy tadi, memberikan tawaran, segala-gala tawaran itu akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai bapa saudaraku, sekiranya diletakkan matahari di tangan kananku, diletakkan bulan di tangan kiriku untuk aku meninggalkan dakwah ini, tidak aku tinggalkan dakwah ini walaupun aku mati sekalipun. Maka kat sini kita akan lihat bagaimana kuatnya semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah, dan dakwah itu tidak berhenti walaupun sampai kita kata semua orang jadi baik. Sebab yang jadi baik, ini saya terus masuk kepada soalan yang bertanya tadi. Sebab kalau ada orang cakap begini, saya nak berdakwah tapi saya belum menjadi baik. Allahu Akbar. Jadi macam mana saya nak berdakwah? Saya jawab balik soalan, bila kamu jadi baik? Bila nak jadi baik? Bila nak jadi baik? Allahu Akbar. Dan bila sebut tentang pemimpin, saya akan sebut di dalam satu firman Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang pemimpin, iaitu pemimpin yang disebutkan dalam tafsir ini. Kata ulama, ahli tafsir mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa', iaitu pemuda ataupun lelaki adalah ketua kepada kaum perempuan. Jadi di sini juga pemimpin. Jadi bila sebut tentang pemimpin ini sebenarnya luas. Pemimpin yang umum ada, pemimpin yang khusus ada. Apabila Puan Mas Ripah tadi bertanya tentang pemimpin, saya akan bercakap integriti itu sebenarnya bukan hanya untuk pemimpin. Untuk pada semua. Hatta yang bercakap ini pun perlu ada pada sifat integriti. Dan bila sebut tentang hipokrit, ini kadang-kadang ini bahasa canggih dipakai hipokrit. Tapi kalau saya cakap kepada orang ramai, hipokrit itu sebenarnya munafik. Allahu Akbar. Lebih takut kan? Sebut munafik takut. Nampak hipokrit. berat. Manusia hari ini dia pandai. Ini manipulate dunia hari ini. Manipulasi. Digunakan hipokrit, tak apa. Munafik, jangan sebut saya munafik. Sensitif. Okay. Baik. Saya cakap kat sini, Nabi Muhammad SAW sebut alamatul munafik. Di antara tanda orang munafik, iaitu bila bercakap, dusta. Dia bercakap, hanya dia ni dengar je cakap dia. 10. Tapi 1 je kau boleh dengar. 9 tak boleh dengar. Kan? Baik. Itu. Iza wa'ada khalaf. Apabila dia berjanji, dia dusta. Maka saya minta maaf cakap, bukan hanya pemimpin, hatta kita pun kadang-kadang kita cakap saya nak jumpa pukul 8. Kawan tu tunggulah pukul 8. Kali pukul 9 sampai. Jadi maknanya bila sebut tentang cuma saya nak bagus kepada soalan tadi, bila kita jadi pemimpin, kita ada tahap yang lebih tinggi sikit. Orang awam, Allah pandang dia sebab dia orang awam. Tapi bila sebab dia pemimpin, bila dia bercakap, itu menjadi satu hujah untuk Allah Subhanahu Wa Taala tanya dia satu hari nanti. Wahai fulan, kamu pernah bercakap kepada orang ramai, kamu pernah berkata kepada orang ramai kamu akan membuat begini-begini. Tapi hari ini sampai bila? Maknanya janji itu tetap dipegang. Idza wa'ada khalaf.
Iza tumina khan. Apabila mereka diberikan amanah, mereka khianat. Nampak? Ini semua tanda-tanda munafik. Tapi kalau orang hari ini tak nak sebut munafik, hipokrit. Ini semua. Apabila kamu diberikan amanah, kamu minta. Kan kalau kita lihat sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat ada seorang berjalan dalam keadaan dia membawa barang-barang berat, bebanan yang berat kan dai. Maka akhirnya dia minta lagi. Sampai Nabi pelik tengok, dahlah dia dah ada benda yang dia bawa, dia pikul, tiba-tiba dia minta lagi kepada orang, minta. Jadi Rasulullah hairan. Rasulullah kata, ya Jibril, man hadha? Hadha min ummatik. Ini daripada umatmu yang sudah ada jawatan, sudah ada amanah, sudah ada kedudukan, sudah ada pangkat, tapi nak minta lagi sedangkan tak dapat nak tunaikan lagi. Jadi di sini kita lihat, dan yang keempat, iza khasam fajar. Bila dia bertengkar ataupun dia bergaduh, habis semuanya diungkit. Melampaui batas. Melampaui batas. Sampai tak sedar diri dia siapa. Sebab tu saya kata, yang tadi saya kata, bukan sekadar pemimpin saja, hatta ustaz yang mengajar. Bila dia tak puas hati, orang tegur dia ataupun orang ni, akhirnya dia pun kata, apa ni, saya selama ni berdakwah, hatta dalam TV pun saya dakwah, hatta saya dalam surat khabar pun saya tulis, kan? Kat situ, ini dinamakan integriti semua. Bukan sekadar pemimpin, tapi siapa yang ada jawatan, siapa yang ada kuasa, siapa yang ada pangkat, dia lebih dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Alhamdulillah, mudah-mudahan terjawab persoalan rakan kita yang bertanya. Dan sebagaimana Ustaz sebut tadi, antara alamat kalau sebut munafik tu besar, dia kena hipokrit tu, dia nampak macam kecil sikit Ustaz. Terkadang tu kita sebagai seorang ayah pun terkadang bila berjanji dengan anak pun kadang-kadang kita tak tunaikan. Dan kadang-kadang sama ada disengajakan maupun tidak. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita semua Ustaz, insya-Allah. Kalau dai ingat, saya nak menambah, sikit, hatta seorang wanita ketika mana dia anaknya menangis, ini kaum ibu, anaknya menangis, lalu perempuan tadi memegang kurma. Lalu ia mengatakan, nah. Lepas tu Rasulullah pandang dia, Rasulullah kata, ya wahai perempuan, betul ke di dalam jarimu ada kurma? Maknanya ada kurma, nak jadi lembut, nak jadi seronokkan budak tu. Lepas tu kata, ya Rasulullah, betul. Rasulullah kata apa? Kalau tidak ada, maknanya mempersendakan budak itu hanya acah-acah, sesungguhnya engkau telah ditulis penipu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hatta ibu menipu dengan anak. Walaupun nampak kecil Ustaz, kita sebenarnya sedang mendidik ataupun kita kata kepimpinan melalui teladan yang akhirnya mengakibatkan kita membiasakan kehidupan yang penipu tadi Ustaz kepada generasi kita. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Dan berikutnya, para penonton dan juga yang bagi Ustaz, kita raikan lagi soalan menerusi sahabat kita di Facebook. Sirul Nizam yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz, da'i serta kru, tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya Ustaz, apakah 5 surat yang dihantarkan oleh baginda Nabi SAW kepada raja-raja kerajaan purba dahulu? Mohon pencerahan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi dari Taiping, Perak. Ustaz bertanya, masya-Allah. Dipersilakan Ustaz. Baik. Soalannya insya-Allah saya pun dah agak dah sebab mengenai Nabi SAW berdakwah kepada pemimpin-pemimpin. Memang kalau kita lihat di dalam dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menghantar beberapa duta lah, wakil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam menghantar duta lebih kurang 15 orang. 15 orang duta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada Nabi hantar ke muluk pembesar, ada Nabi muluk raja, dan ada Nabi sallallahu alaihi wasallam hantar kepada zu'ama, iaitu pembesar-pembesar. Jadi kalau dilihat seperti mana yang saya boleh kongsikan, Rasulullah hantar kepada raja, Rasulullah hantar kepada Kaisar Romawi. Rom, Hercules, ataupun disebutkan dalam kitab juga ada Heraklius, ataupun Kaisar. Kaisar ni kalau sebut Kaisar ni maknanya pemimpin ataupun raja, disebut pada zaman itu Kaisar. Kaisar Parsi. Dihantar juga Kaisar Utopia. Nama lain bagi Habsyah. An-Najashi, Raja An-Najashi. Juga Kaisar Mesir, Muqawqis, Mesir.
dan juga suku Qabilah. Ini pembesar-pembesar. Munzir ibnu Musawa, penguasa Bahrain. Jaifar ibnu Jalanda, penguasa Oman. Hamzah, penguasa Yamamah. Haris ibnu Shammar al-Ghassani, ini penguasa ataupun malik daripada Ghassan. Jadi sedikit kalau nak tahulah isi kandungan yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menghantar kepada Kisra Malik Parsi. Parsi. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad bin Abdullah Rasulillah ila Kisra Azim Faris. Salamun ala man ittaba'al huda wa amana billah wa rasulih wa syahida an la ilaha illallah wa anna wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ad'uka bidiayatillah fa inni ana rasulullah ila nasi kafah liyunzira man kana hayya. Lebih kurang dalam semuanya yang saya nak kongsi sedikit khususnya dalam risalah ataupun dalam surat yang dihantar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada 9 negara. Ini surat Nabi semuanya berkisar kepada Nabi berkata, aku ialah Rasulullah. Aku ialah utusan Allah. Cuma di sini poin yang saya nak kongsi kepada semua orang. Rasulullah sebut ila Kisra Azim Rom. Ila Kisra Azim Parsi. Ila Kisra Azim Mukaukis, Mesir. Nabi sebut Kisra Azim. Sedangkan yang Kisra Azim ni dai, iaitu raja yang agung. Agak-agak agung ni pada siapa ya? Pada orang yang beriman, mungkin kita kata begitu. Tapi Nabi punya surat, Nabi muliakan agung walaupun agung itu belum Islam. Penghormatan tetap Nabi berikan. Allah. Jadi di sini kita lihat poin pertama, Rasulullah hantar kepada muluk tadi melalui utusan Nabi. Di antaranya terbunuh. Seorang dibunuh. Belum sampai kepada Kisra Basrah, telah dibunuh. Yang lain alhamdulillah sampai, walau bagaimanapun ada di antaranya kisah bagaimana Mukaukis berbual dengan sahabat Nabi yang diutuskan, dan juga Raja An-Najasyi pun berbual. Maka dalam surat-surat tersebut poin yang disebutkan oleh Nabi SAW, aslim taslam. Masuklah Islam, nescaya engkau selamat. Jadi kita lihat di sana bagaimana peristiwa Ja'far bin Abi Talib ketika mana berdepan dengan Raja An-Najasyi. Kita tahu ketika itu orang Quraisy hantar juga Amr bin al-As hantar kepada kepada Raja Najasyi sebab mereka ada hubungan. Dia hantar, ayalah sebenarnya dia nak ambil kepada orang Quraisy sahabat Nabi tadi. Tapi dia buat secara orang kata secara muslihat, bawa hadiah. Jadi di sana ada perbualan di antara Raja Najasyi dengan Ja'far bin Abi Talib, sehinggakan bila di sini ada mauqif yang kita boleh kongsi ketika mana Abdullah ibn al-As datang kepada Raja Najasyi. Dia kata mereka pemberontak agama. Allah. Nampak tak? Istilah digunakan pemberontak agama. Pemberontak agama ni apa dah ni? Ekstrim lah. Ekstremis. Nampak? Zaman dulu cara mereka sama juga zaman sekarang. Modus operandi yang sama. Modus operandi. Dia sebut teroris hari ni. Dia sebut teroris. Maka dia kata pemberontak agama. Tapi cara bagaimana pertemuan di antara Ja'far bin Abi Talib datang kepada Raja Najasyi, itu yang perlu kita ambil perhatian, perlu kita lihat. Mungkin kita akan lihat bagaimana dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan diutuskan orang-orang yang hebat untuk bertemu raja-raja tadi. Bertemu muluk. Mukaukis, bagaimana bertemu pun sama. Rasulullah kata salamun ala manittaba'al huda. Salam ke atas kamu kerana ikutlah agar kamu diberikan petunjuk. Nabi kata aslim taslam.
Islamlah kamu, maka kamu akan selamat dan sejahtera. Dan di sini juga kita akan lihat bagaimana adakah Nabi. Ni kadang-kadang kita lihat di sini ada ketakutan. Ketakutan kepada para pemimpin, ketakutan kepada raja, ketakutan kepada pembesar bila nak menerima Islam. Adakah Islam akan akan merompak ataupun akan meragut kedudukan raja tadi ataupun kedudukan pembesar tadi? Ini yang perlu diperhatikan. Islam tidak pernah mengganggu jawatan orang. Tetapi Islam nak mengajak bagaimana kamu memandukan negara kamu ataupun memandukan kepada pemerintahan kamu mengikut cara Islam, mengikut petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya. Ini yang diajar di dalam Islam. Allahu Akbar. Betapa hebatnya perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi wujud juga kebimbangan pembesar-pembesar Quraisy utamanya pada ketika itu bimbang bila mana mereka memeluk kepada Islam, berlakunya kehilangan hak-hak keistimewaan yang tertentu. Dan insya-Allah kita akan kupas selepas ini Ustaz. Jadi banyak lagi yang akan kita kongsikan. Para penonton terus setia menonton kami. Tanya Ustaz biar tahu jangan keliru. Berehat seketika, kembali selepas ini. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan kami Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kita masih lagi membicarakan topik dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pemimpin bersama panel kita pada pagi ini yang berbahagia Ustaz Ahmad Syahdan Al-Hadrami. Dan bagi anda para penonton yang mungkin mempunyai sebarang persoalan atau kemusykilan, boleh lagi hubungi kami menerusi talian bebas tol 1800 88 1677 atau menerusi WhatsApp di 011 1233 6480 atau terus ke laman rasmi Facebook kami menerusi Tanyalah Ustaz TV3. Dan jangan lupa untuk tekan butang kongsi pada FB Live yang kita siarkan. Mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan baiklah yang bagi Ustaz, sedikit kita lihat bagaimana yang telah pun dibicarakan tentang bagaimana dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para pemimpin, antaranya yang dilakukan kepada Raja Najasyi. Dan ini ada soalan yang berkaitan dengan apa yang dibincangkan oleh yang bagi Ustaz sebentar tadi, iaitu soalan menerusi sahabat Facebook kita Muhammad Aziz Ferosdin. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuskan Amru bin Umayyah Al-Damri sebagai wakil menemui Raja Habsyah. Raja Habsyah adalah raja beragama Kristian yang bernama Asham bin Al-Jabr atau lebih dikenali dengan Raja Najasyi. Raja Najasyi memeluk Islam selepas menerima risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membalas surat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Soalannya Ustaz, bagaimanakah cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan syarahan baginda pada ketika itu sehingga menyebabkan raja-raja atau pemimpin yang jahil serta belum Islam itu memeluk kepada Islam dan menjadi pemimpin yang tersohor dalam ketamadunan Islam? Mohon pencerahan Ustaz. Sekian, terima kasih. Wassalam. Soalan yang cukup baik Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Kita pun mungkin tidak mampu melakukan ataupun berbuat apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaedah, teknik dan juga strategi yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga orang tertarik dengan Islam. Sedikit Ustaz. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Soalan ini sebenarnya tersentuh saya tiba-tiba tadi, sebab saya sebenarnya tahun ini saya bercita-cita nak pergi ke Habsyah, Ethiopia untuk menziarahi Raja Najasyi tadi. Dan akhirnya saya lihat satu video seorang ulama daripada Yaman sampai ke sana, dan iqbal, maknanya sambutan orang kepada ulama tadi, guru saya sendiri Habib Omar sampai ke Habsyah, ke Ethiopia dengan sambutan yang sangat luar biasa, sehingga kan guru saya pun menangis ketika cerita tentang Raja Najasyi. Raja Najasyi ialah seorang pengikut, kita sebut Ahlul Kitab lah.
Ahlul Kitab, iaitu berfahaman Masihiyah, iaitu Kristian. Bila sebut Kristian, maknanya pengikut Nabi Allah Isa alaihissalam, yang asal. Maka ketika mana datangnya sahabat Nabi, ketika itu di Mekah Al-Mukarramah, ancaman yang dahsyat, tentangan yang dahsyat daripada Quraisy, sehingga kan Nabi Muhammad SAW kata kepada sahabat Nabi, pergilah kamu ke Habsyah. Sesungguhnya di sana ada raja yang adil. Nabi sebut raja yang adil. Maka bila sampai sahabat Nabi diketuai oleh sepupu Nabi SAW, Ja'far bin Abi Talib, ketika mana sampai, mula-mula tidak ada apa-apa. Orang sana mula-mula dah tahulah kedatangan mereka. Tetapi apabila datang Amrun, tadi datang kepada datang kepada Raja Najasyi, sebab mereka ada hubungan yang baik. Akhirnya mereka termakan dengan perkataan hasutan daripada orang Quraisy tadi, wakil Quraisy tadi. Akhirnya kata, bawa mereka semua. Kita tak nak mereka ni buat ialah maknanya pukau, mempengaruhi. Jadi akhirnya bawa, sehingga kan sampai nak diikat, nak ditangkap. Saya mengajak kepada, saya teringatlah dulu masa saya tengok filem satu kat TV3 juga. Saya teringat satu filem yang berlakon Anthony Quinn. Itu cerita tu memang 3 jam. 3 jam. The Messenger. Oh, masa tu cerita tu sangat hebat. Saya tengok detik-detik di antara Raja Najasyi dengan gambaran Ja'far bin Abi Talib tadi, ditanya, apa yang kamu kata kepada orang ini? Maknanya ni pengadilan lah. Berdepan dengan raja. Lalu si Amr kata, dia ini adalah pemberontak agama. Mereka ini mengikut seorang yang mengaku Nabi, itu Muhammad bin Abdullah. Dia mengaku Nabi, sedangkan dia dulu hanya orang biasa. Sebut cerita. Apa yang dia buat? Dia mengganggu kita punya sembahan berhala kita ni. Okey. Tapi yang ini Raja Najasyi pengikut kepada Nabi Isa alaihissalam. Lalu dia kata, baik, sudah. Apa yang kamu cakap? Lepas tu dia pun cakap, dia kata, ya, kami dulu diperas ugut, harta pertanian yang kami kerjakan lalu diambil oleh orang-orang besar kami ni. Lalu orang lelaki kami ditangkap, perempuan kami dirogol. Maknanya dia cerita begitu. Sedangkan ini agama Nabi Isa alaihissalam. Jadi bila dengar, akhirnya dia kata, dia kata, memanglah, yang Amr kata, memanglah perempuan apa boleh buat, apa kita boleh buat, perempuan untuk kita guna. Kan? Lepas tu semua orang gelak. Lepas tu dia kata, bagaimana kamu menghina sedangkan dalam Islam itu ada seorang perempuan yang dahulunya namanya Maryam. Tengok. Subhanallah. Ini uslub dakwah. Ini cara dakwah yang Nabi ajar kepada sahabat Nabi. Sehingga kan terus dia kata, dia disebut bukan Maryam lagi, disebut sebagaimana diutuskan Nabi Saleh, Lut, Ishaq, Ismail, Yaqub, Isa bin Maryam. Lepas tu terus dia kata, disebut Isa tukang kayu. Ya, Isa tukang kayu. Sedangkan Muhammad adalah pengembala kambing. Sebab dalam kitab, ini kena faham ya. Dalam kitab Taurah, kitab Injil, kitab Bible, semuanya ada sebut nama Nabi Muhammad. Jadi bila sebut tentang sebutan itu, terus dia syok. Muhammad bawa apa? Muhammad bawa perkataan yang datang daripada Jibril, bawa daripada Tuhannya. Lalu dia kata, apa yang Muhammad bawa untuk aku? Kata, apa Muhammad bawa untuk aku? Maknanya walaupun surat tu dah. Apa Muhammad? Lalu dia baca surah Maryam. Surah Maryam. Kaf ha ya ain sad zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria iznada rabbahu nidaan khafiyya. Qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Baca.
yang hati Raja Najasyi ini tersentuh dengan perkataan itu sebab dalam kisah itu terdapat kisah Sayyidatina Maryam alaihissalam. Maka akhirnya mengalir air mata, menangis sungguh-sungguh Raja Najasyi dengan mendengar kisah tersebut, ayat Al-Quran. Maka memeluklah agama Islam Kerajaan Najasyi. Itu strategi yang digunakan, masya-Allah tabarakallah, dan kepintaran yang ada kepada diri para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana kedekatan para sahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya membuahkan hasil yang begitu hebat. Dan masya-Allah tabarakallah, inilah satu perkara yang kita perlu contohi dan juga perlu kita sama-sama teladani daripada Nabi dan juga para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan mudah-mudahan kita dapat sama-sama ikuti. Dan berikutnya yang bagi ustaz dan juga sidang penonton, kita raikan lagi soalan menerusi sahabat Facebook kita yang bertanya, Aizul Amir. Assalamualaikum Ustaz, Da'i serta kru-kru sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin bertanya, adakah semua dakwah Rasulullah SAW kepada para pemimpin diterima? Apakah pendekatan dakwah seterusnya yang dilakukan Rasulullah SAW kepada pemimpin selepas dakwah melalui surat tidak diterima? Mohon pencerahan Ustaz yang dihormati. Jazakallah khairan kathir. Dari Kuala Kerai, Kelantan, Ustaz yang bertanya, apakah semua dakwah yang dilakukan oleh Nabi SAW, surat-surat yang dihantar itu diterima? Dan tadi Ustaz dah sebut dah sedikit. Tetapi bagaimana halangan dan tentangan yang berlaku dan apakah kesudahan selepas itu, Ustaz? Tafadhal, Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih yang bertanya. Itu saudara Aizul Amir. Bila sebut tentang dakwah, dakwah ni makna mengajak manusia kepada Allah dan Rasul. Mengajak manusia kepada Allah dan Rasul maknanya satu perkara yang sangat besar dan berat. Bukan mudah diterima. Kerana apa? Kerana apa saya kata begitu, Da'i? Sebab zaman daripada Nabi Allah Isa alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad SAW tidak pernah ada utusnya Nabi. Lebih kurang berapa tahun tu? Dekat 600 tahun. Lama. Tidak ada Nabi yang diutuskan. Agaknya manusia macam mana? Tidak ada Nabi, tidak ada orang yang mengajak. Tamadun dah berubah. Manusia dah berubah. Kita tengok hari ini pun sama. Cerita zaman dulu dengan zaman sekarang lain. Alat yang kita guna hari ini lain. Jadi manusia juga mungkin sifatnya berubah. Jadi bila Rasulullah nak berdakwah, sedangkan Nabi SAW. Ya, pertama sekali saya nak ceritakan bagaimana Nabi sendiri nak dipilih oleh Allah untuk menjadi Rasul. Kita kena ingat Rasulullah SAW juga dahulunya, ini memanglah betul kan, ada orang cakap Nabi Muhammad tu orang biasa saja, macam kita, buat apa kita nak muliakan. Kita kena ingat Nabi SAW dimuliakan oleh Allah dengan sebab Allah memilih Nabi untuk menjadi Rasul. Wahyu. Dan peristiwa yang Nabi dipilih untuk menjadi Rasul, pertama sekali kita kena ingat, dakwah tidak datang melainkan sebelum itu adalah akhlak. Betul. Akhlak Nabi ada sangat terpuji, akhlak Nabi ada sangat indah, akhlak Nabi ditarbiah oleh Allah SWT sendiri, maka disebabkan itulah Nabi disebut Al-Amin. Baik. Sebut tentang raja, bila kita berdakwah dengan raja. Raja ni pula dia ada kedudukan, dia ada pangkat, dia ada kuasa. Tak boleh samakan dengan orang awam. Betul. Hari ini kita kadang-kadang kata, alah raja. Memanglah, sebab raja tu dia dah ada kedudukan. Kalau kita pergi dekat orang yang gelandangan, duduk dekat ini, apa nama, maknanya orang biasa, tak sama. Maka sebab itu Nabi dakwah dengan raja, Nabi tak pergi sendiri. Nabi hantar utusan. Bila Nabi hantar utusan, ada di antara mereka dibunuh sebelum sampai. Baik. Cerita tadi tentang diterima ataupun tidak diterima. Yang pertama, tak ada semua dakwah boleh diterima semua. Kalau macam tu mudah saja. Mudah kan? Baik. Yang kedua, bila tidak diterima, contohnya tadi kita sebut Raja Najasyi. Mula-mula tak diterima. Tapi bayan wal idah. Terang dan jelas. Cerita. Kadang-kadang mungkin tak boleh nak cerita on the spot. Maknanya tak boleh cerita terus. Tapi bawa cerita yang lain. Maka Nabi SAW seperti mana Muqawqis. Muqawqis pun sama juga. Muqawqis mula-mula hendak Raja Muqawqis mula-mula hendak membunuh, tetapi akhirnya tidak jadi. Maka di sini bagaimana pendekatan yang digunakan oleh
sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada pemimpin-pemimpin tadi, raja-raja tadi, maka dengan sebab itulah cara yang mereka gunakan. Dan bila Rasulullah dengar tak diterima, Nabi bukan terus saja. Macam mana Nabi berdakwah dekat Taif. Ini cerita lagi memang subhanallah, ini pun banyak pejuang-pejuang agama semua cerita tentang Taif. Nabi dihujani batu. Apa yang Nabi doa? Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, sesungguhnya Engkau yang hanya memberikan hidayah kepada mereka. Ya Allah, adakah Engkau hantarkan kepada aku orang yang Engkau memang biarkan mereka kutuk aku, hina aku, caci aku, baling batu kepada aku, bukan pujian yang aku dapat. Tapi apa kata Nabi? Illam takun bika ghadabun alayya fala ubali. Kalau sekiranya engkau tidak marah kepada aku, biarpun manusia marah kepada aku tak rasa apa-apa. Aku tak kisah. Maka tapi kita lihat bagaimana doa Nabi. Ya Allah, ikhrij min dha'di hadza. Maknanya, ya Allah, keluarkan daripada zuriat orang ini. Maknanya zuriat daripada keturunan penduduk mereka ini. Keturunan. Kita kalau orang benci dengan kita, ambil Sumpah 7 keturunan. Sumpah 7 keturunan. Hancurkan dia, binasakan dia, laknatkan dia. Tapi Nabi boleh nampak keturunan dia. Kan? Jadi kat sini kita lihat inilah bentuk dakwah yang Nabi buat. Contohnya raja. Ada juga Nabi doakan supaya hancur kerajaan itu, akhirnya digantikan dengan raja yang baik. Ini semua memang ada, tapi Nabi berikan kalau tempatnya, kedudukannya yang betul. Maksudnya Nabi tidak hancurkan kepada seseorang Islam. Mungkin sifatnya, mungkin akhlaknya tak boros ataupun zalim. Nabi tak doakan orang Islam dengan kehinaan, kehancuran. Tapi doa Nabi hidayah. Maka ini beza di antara akhlak Nabi dengan dengan minta Nabi kepada umatnya supaya buat kepada orang yang melakukan kepada sesuatu kepada seseorang tersebut. Maka ini bentuk dakwah Nabi berbeza mengikut peringkat. Wallahu ta'ala alam. Allahu Akbar. Kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita itu biasa. Ya. Dan kita berbuat jahat kepada orang yang berbuat jahat pada kita itu juga kalau boleh elakkan. Tetapi bila mana kita berbuat baik kepada orang yang menzalimi kita, itu luar biasa. Inilah akhlak yang dipamerkan oleh baginda Nabi SAW. Mudah-mudahan kita dapat sama-sama teladani akhlak tersebut, Ustaz. Dan berikutnya kalau boleh kita raikan lagi, Ustaz, dan juga para penonton, soalan menerusi sahabat Facebook kita. Berikutnya yang bertanya Anwar Hamzah di Facebook. Assalamualaikum Ustaz, Da'i serta kru TV3 dan TV9. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya, apakah kaitan dakwah Rasulullah SAW dengan pengisytiharan Piagam Madinah? Wallahu a'lam. Mohon penjelasan daripada Ustaz. Anwar Hamzah dari Beserah, Kuantan, Pahang. Soalan yang cukup ringkas, tetapi perjalanan kita menelusuri Piagam Madinah yang berlaku pada ketika itu, bagaimana gambaran yang mungkin boleh diceritakan dan juga digambarkan sedikit oleh yang bagi Ustaz, insyaAllah. Baik, alhamdulillah. Di dalam permasalahan tentang Piagam Madinah, saya nak bawa satu, sebab macam saya sebut tadi, Da'i dan para penonton sekalian, sirah Nabi hidup. Sirah Nabi bukan hanya dalam buku, bukan hanya dengar ceramah ustaz. Sirah Nabi ini sebenarnya kehidupan kita. Allah. Bila sebut sirah Nabi kehidupan kita, kita jangan sempitkan sirah Nabi. Bila sebut Piagam Madinah, kita akan sebut, tengok Piagam Madinah. Tapi kita kena lihat bagaimana Piagam Madinah itu bermula. Kita kena lihat bagaimana kedatangan orang daripada Madinah mengharapkan kedatangan Rasulullah SAW ke negara mereka. Ke negeri Madinah Al-Munawwarah yang asalnya Yathrib. Bagaimana Nabi dihina, Nabi dikutuk, Nabi dicaci. Kita kena ingat, kita hidup dalam dunia ini bukan kita saja. Ya, manusia, ya betul manusia. Tapi kita dipandang oleh CCTV yang maha hebat. CCTV kita tak sama dengan CCTV yang ada dalam rumah kita. Betul. CCTV yang ada di jalan raya, CCTV yang ada di market, di supermarket, shopping kompleks, mall, tidak.
Ini CCTV yang hidup. Yang boleh buat apa saja yang kalau ia hendak. Allah. Dia boleh memberikan hidayah kepada siapa yang keras, yang kasar. Seperti mana Sayyidina Umar bin Khattab. Allah. Boleh perempuan yang jahat, yang pernah kunyah mamah daging bapa saudaranya sendiri. Jantung. Hendun. Diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana masuk, ketika mana kembali ke Mekah. Fathah Mekah. Baik, cerita tentang piagam Madinah. Takkan berlaku piagam Madinah kalau akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sepatutnya. Betul, Ustaz. Sebab itu kata Allah Subhanahu Wa Taala, walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min haulik. Kalau engkau ya Muhammad, engkau kasar dan keras kepada umatmu, nescaya umatmu akan tinggalkan engkau. Allah. Jadi bila sebut tentang piagam Madinah, saya kaitkan akhlak Nabi adalah pencetus sebab piagam Madinah. Akhlak Nabi bila orang datang, welcome Nabi, ahlan wa sahlan. Sedangkan Nabi itu dalam keadaan susah, dalam keadaan payah. Tapi bila datang orang Madinah, seakan-akan bisyarah, berita gembira yang Nabi dapat. Sebab itu di sini saya pernah dengar seorang guru mengajar saya, dia kata, dakwah bukan setempat. Dakwah kena fikir luas. Fikir besar. Menyeluruh. Kalau tempat kamu tak suka kamu, memang saya kongsi bersama dengan sahabat-sahabat saya, pendakwah-pendakwah, para asatizah, ya da'i, kita semua orang yang berdakwah, yang mengajar manusia, walaupun mengajar alif bata, mengajar manusia, mengajak manusia, bukan mudah. Kalau tempat kita orang tak terima, keluar sikit je. Madinah tu sikit je, bukan jauh sangat pun. Madinah keluar sikit je. Tapi bila Madinah diterima, bagaimana orang Mekah? Allah. Jadi kat situ kita akan lihat bagaimana piagam Madinah. Bila Rasulullah sampai, orang Quraisy, penduduk Madinah. Sebab tu lembutnya sifat orang Madinah sampai hari ini kita lihat. Sebab apa? Sebab adanya Nabi SAW. Tarbiyah Nabi SAW. Akhlak Nabi SAW. Muamalat Nabi SAW. Hatta orang kafir pun, non-Muslim pun terkesan dengan sifat Nabi Muhammad SAW di bumi Madinah Al-Munawwarah. Maka inilah sebab di antara piagam Madinah berlaku. Cuma saya nak kongsi di sini, kalau tidak kerana Mekah, tidak ada Madinah. Jangan sentuh kepada kita hari ini. Saya nak dakwah dengan cara hanya ketuk rumah ke rumah, pintu ke pintu. Ini saja dakwah. Ada pula kata, saya nak dakwah dengan naikkan negara Islam. Hanya ini saja dakwah. Bukan. Semuanya akan tolong dakwah. Dakwah ini tak kira. Ustaz yang mengajar kat surau, kat masjid pun dakwah. Ustaz yang fikir untuk naikkan hukum Islam, maknanya nak manusia semua ikut hukum Islam pun dakwah. Ustaz yang datang rumah ke rumah ataupun pendakwah yang datang rumah ke rumah ajak manusia kepada masjid pun dakwah. Jangan sempitkan dakwah, wahai tuan-tuan dan puan-puan. Jangan hanya kata dakwah hanya dalam surat khabar tulis, oh ustaz ni tulis banyak, kitabnya banyak. Dakwah, cara dia dakwah dengan bagi makan orang kafir, orang fakir miskin. Dia pergi rumah orang ni, orang miskin ni, sampai ke dalam ceruk rantau ni. Oh, ini dakwah. Lah, dakwah tak kira apa saja. Hatta kamu cakap benda yang baik, itu dakwah. Jangan sempitkan dakwah, wahai para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dakwah Nabi SAW luas. Allahu Akbar, menyeluruh dari segenap aspek dan juga setiap perkara yang kita lakukan dalam kehidupan perlu mengikut bagaimana acuan yang dibawa oleh baginda Nabi SAW sebagai ikutan yang terbaik. Ustaz, banyak lagi yang akan kita bicarakan Ustaz, semestinya tentang ikon sepanjang zaman baginda Nabi SAW. InsyaAllah kita berehat seketika, kembali selepas ini. Alhamdulillah, terima kasih dan terima kasih. Kurang lebih tepat sejam kita bersiaran semestinya dalam Tayla Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Sama ada yang menonton di TV3 maupun TV9, saya mengharapkan semuanya mudah-mudahan berada dalam keadaan sihat walafiat dan dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, masih lagi kita membicarakan topik dakwah Rasulullah SAW kepada pemimpin bersama yang berbahagia Ustaz Ahmad Syahdan Al-Hadrami. Banyak kupasan
kupasan yang telah pun dibentangkan dan juga disampaikan oleh Baginda Ustaz. Dan bagi anda yang mungkin ingin terus mengajukan sebarang persoalan atau kemusykilan, boleh terus hubungi kami di talian bebas tol 1800 881677 atau menerusi aplikasi WhatsApp di 0111233648 atau terus saja ke laman rasmi Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Dan jangan lupa untuk yang menonton menerusi siaran FB Live, jangan lupa untuk tekan butang kongsi, sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan yang bagi Ustaz dan juga sidang penonton, sebelum kita raikan soalan yang berikutnya daripada sahabat kita, suka untuk saya teringat bagaimana salah seorang ulama yang menyebutkan, iaitu almarhum Tuan Guru Haji Saleh Musa. Mudah-mudahan Allah memberkati beliau. Beliau menyebutkan, kita mungkin sudah jauh dengan zaman dan juga kurun baginda Nabi SAW. Kita tidak pernah bertemu dengan Nabi SAW. Walau bagaimanapun para penonton, kita masih lagi mampu untuk bertemu dengan warasatul anbiya, para pewaris Nabi, iaitulah para ulama yang kita perlu sayang dan kasihi. Dan mudah-mudahan kita dengan sebab kita sayang dan kasih serta hormat kepada ulama, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita ruang dan kesempatan dan masukkan kita dalam kalangan orang-orang yang mendapat syafaat Nabi SAW. Ini satu perkara dan juga nasihat yang cukup berguna kepada kita. Mudah-mudahan kita hormat dan sayang kepada ulama kita, pewaris para Nabi. Dan berikutnya Ustaz, kita raikan para penonton, sahabat kita yang bertanya menerusi Facebook, iaitu Ayub Ahmad. Assalamualaikum Ustaz, da'i serta kru yang bertugas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimanakah pendekatan, kaedah yang digunakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat dalam usaha mengajak dan berjaya memujuk Abu Sufyan memeluk Islam dalam peristiwa pembukaan kota Mekah? Abu Sufyan adalah pemimpin dan orang yang sangat berpengaruh di kota Mekah pada ketika itu. Mohon pencerahan Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih. Soalan yang cukup hebat Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Abu Sufyan ni kalau dengar nama Ustaz, bukan calon-calon orang lah, kita kata antara pembesar Quraisy pada ketika itu yang banyak menentang Nabi SAW. Namun akhirnya berlaku peristiwa-peristiwa yang mungkin boleh diceritakan oleh yang bagi Ustaz. Tafadhal masykur. Masya Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Tadi dai pun bila bercakap tadi sebenarnya ada juga ilmu sikit-sikit tentang Abu Sufyan. Baik. Bila sebut tentang Abu Sufyan, kita akan ingat pembesar Quraisy. Sebab Abu Sufyan ini sangat terpengaruh, berpengaruh, dan perkataannya adalah tanfiz, maknanya orang ikut. Jadi kalau kita ingat bagaimana Abu Sufyan benci kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Abu Sufyan juga menghimpunkan semua pembesar zu'ama Quraisy, semua pembesar-pembesar Quraisy untuk berbincang di Darun Nadwah. Maka masa itu berpakat, dan di sana kita akan lihat musuh yang zahir, musuh yang batin. Musuh yang zahir hari ini banyak. Tapi musuh yang batin dia tak pernah lenyap, walaupun musuh yang zahir tadi termati ataupun putus ataupun hancur ataupun binasa. Sebab musuh yang batin ini minta kepada Allah sampai hari kiamat aku tunggu. Allah. Dendam dia sangat kuat itu. Itulah syaitan. Syaitan keturunan iblis. Maka kita lihat Abu Sufyan. Sebab itu saya teringat guru saya Habib Ali Al-Jufri pernah mengatakan, seorang ulama daripada Yaman, pernah mengatakan, kalau kamu sebut kekafiran, kamu kena ingat zat dirinya adalah manusia biasa. Maknanya, sebab tu Rasulullah SAW, agaknya kita dapat rasakan bagaimana Nabi melihat Abu Sufyan, bagaimana Nabi melihat Abu Jahal, bagaimana Nabi melihat Abu Lahab, bagaimana Nabi melihat Uqbah bin Mu'aid. Ini semua Walid bin Mughirah. Ini semua pembesar-pembesar Quraisy. Tapi cara Nabi approach yang ini yang perlu kita kena lihat. Bagaimana dulu pernah suatu masa dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Jahal. Abu Jahal pernah buat parit, buat longkang, makna longkang besar ataupun lubang besar untuk Nabi jatuh. Jadi masa dia buat tadi,
dia punya niat supaya Nabi yang jatuh. Tapi Abu Jahal ni pemabuk, minum arak. Jadi dia mabuk, akhirnya dia lupa. Dia sendiri yang jatuh. Jadi bila dia jatuh, orang Quraisy mana ada adab? Mana ada adab? Jadi bila memandang kepada orang Quraisy, pada Abu Lahab, Abu Jahal tadi jatuh ke dalam, maka mereka semua pandang saja. Ditakdirkan Allah Nabi Muhammad yang lalu. Bila Nabi Muhammad lalu, Nabi kata, Nabi dengar suara dia, tolong, tolong, tolong. Rasulullah sendiri datang. Allah, tolong angkat. Nabi angkat. Kat situ akhlak yang Nabi tunjukkan. Allah. Baik. Abu Sufyan, ceritanya Abu Sufyan ketika mana perang Badar pun Abu Sufyan, kait dengan Abu Sufyan. Abu Sufyan bawa Ir ni maknanya harta yang ditinggalkan oleh orang Mekah. Maknanya kan Nabi kan berhijrah. Jadi barang-barang di Mekah itu ada di Mekah, dan ketika mana Abu Sufyan bawa barang-barang nak jual di Syam, dalam perjalanan tu para sahabat dah tahu Abu Sufyan akan bawa barang-barang mereka. Jadi mereka berkata, jomlah kita ambil. Pertama sekali, Islam tidak menganjurkan permulaan untuk berperang. Berperang ni sangat lewat, sangat lambat untuk perkataan perang. Bukan tersebar dengan peperangan Tapi semata-mata. kita hari ni tak puas hati, benci, geram bila nak perang. Allah. Oh, Masya Allah. Tak menyempat-nyempat. Tak menyempat-nyempat. Allah. Patutnya tanya soalan. Aku kalau jumpa musuh, aku lari dulu ke? Musuh lari dulu. Kan? Itu patutnya soalan. Dan yang kedua, bagaimana iman aku? Adakah imanku kuat? Kan? Baik. Jadi Abu Sufyan bila dengar macam tu kan, Abu Sufyan hantar wakil pergi kembali ke Quraisy, lalu Quraisy dah siap sedia, maka berperanglah. Itu perang Badar. Baik. Kita lihat bagaimana Suluh Hudaibiyah. Itu pun ada kaitan dengan Abu Sufyan. Ketika mana Abu Sufyan melanggar perjanjian 10 tahun genjatan senjata. Kan masa tu Rasulullah marah. Bila Rasulullah marah, Abu Sufyan datang, Rasulullah tak pandang. Memalingkan wajah. Maknanya kat sini kita nak lihat Rasulullah tegas. Rasulullah ketika itu di Madinah kan? Rasulullah tegas sebab Rasulullah tahu sekarang ni aku berkuasa, maknanya aku ada autoriti. Sebab tu kita lihat kat sini, orang yang berautoriti macam mana kedudukan kamu. Dulu kamu minta autoriti, hari ini kamu dah dapat autoriti. Macam mana? Sebab tu Nabi Abu Sufyan datang nak tengok. Apa tu? Ketegasan. Tegas. Sampaikan dalam peristiwa Rasulullah dah bawa para sahabat untuk datang ke Mekah. Masa tu Abu Sufyan risau. Dia kata, alamak, mungkin ini Quraisy nak serang kami, orang-orang Nabi Muhammad nak perang kita tak sedia lagi. Abu Sufyan pergi jumpa Nabi Muhammad. Nak sampai kepada Nabi Muhammad berpaling. Oh, tetap dengan tegasnya Nabi Muhammad. Tegas. Kat sini kita nak tengok. Kita lihat, wahai semua para penonton, khususnya tanya Ustaz, bagaimana mauqif keadaan Nabi keras. Kamu dah buat salah dengan aku. Aku tunjukkan yang aku tunjukkan. Tengah marah. Datang kepada Abu Bakar. Ketika itu nak duduk dengan Abu Bakar. Abu Bakar tak layan. Duduk dengan Omar. Sayyidina Omar tak layan. Sayyidina Uthman. Sayyidina Omar kata apa? Kalau kamu datang untuk mengganggu Muhammad, nescaya aku bunuh kamu. Allah. Itu minta pancung. Allah. Sampai kepada Fatimah, Sayyidatina Fatimah yang mengatakan, tengok anak ni, Sayyidina Hasan Husain. Ni. Lepas tu dia kata apa? Macam mana Hasan kecil lagi. Maknanya tak boleh. Lepas tu dia balik putus asa, balik. Dan dia tahu Abbas, Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib ada di Mekah. Bawa sama. Allah. Maknanya nak orang kata nak ambil hati lah. Bawa sepupu Nabi SAW. Abbas bawa ketika mana dalam perjalanan Abu Sufyan tengok orang Quraisy, Rasulullah dengan para sahabat sudah lebih kurang 12,000 orang. Ramai. Dah ramai. Nak tak nak, dia kata tak boleh. Muhammad akan masuk juga. Akhirnya pada waktu yang detik pagi, lebih kurang pagi, subuh, akhirnya Sayyid Nabi Muhammad datang kepada Abu Sufyan
mengatakan masuklah Islam. Akhirnya Abu Sufyan merasakan kelemahan yang ada pada dirinya. Sebab kat sini apa? Kat sini sebenarnya kita akan lihat Abu Sufyan mengatakan, sebenarnya ya Muhammad, aku sudah lihat engkau sudah lama ya Muhammad. Maknanya daripada kecil baru nak mengaku. Aku pernah lihat engkau, akhlak engkau terpuji, sifat engkau terpuji, muamalatmu terpuji. Wajahmu bukan wajah penipu. Tengok, wajahmu bukan wajah penipu. Akhirnya masuklah Islam. Kat sini kita nampak, kat sini yang saya sebut tadi, yang hipokrit tadi. Ada manusia yang munafik, tapi sebenarnya dia nampak orang ni benar. Dia nampak orang ni betul. Teruskan kebetulan itu. Teruskan kebenaran itu. Jangan kita mengalah. Allahu Akbar. Tu mungkin dari sudut pandang psikologi kalau kita boleh sebutkan. Dari sudut psikologi luaran juga kita boleh nampak seseorang itu sama ada dia jujur maupun tidak. Dan inilah yang ada kepada diri Nabi SAW yang sehingga digelarkan oleh penduduk Quraisy pada ketika itu Al-Amin. Sekalipun belum sampai wahyu kepada Nabi SAW. Masya-Allah, tabarakallah. Dan yang bagi Ustaz dan juga sidang penonton, kita raikan lagi soalan menerusi sahabat kita yang bertanya di Facebook. Nur Hayati Ismail. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta kru. Tanya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon Ustaz kongsikan peranan wanita-wanita Islam dalam membantu dakwah Nabi SAW yang boleh kita aplikasikan dalam kehidupan era ini Ustaz. Adakah baginda SAW memberikan kepercayaan kepada kaum muslimat untuk sama-sama menjalankan kerja dakwah? Terima kasih Kak Yat Banatasi Putri, Rawang, Selangor. Soalan yang cukup baik Ustaz. Sebentar tadi pun Ustaz dah pernah ataupun sebutkan tentang bagaimana kisah Hindun yang walaupun pada awalnya salah seorang yang juga mempunyai kedudukan yang tinggi dalam kalangan orang Quraisy menentang kepada dakwah Nabi SAW sehingga kan melakukan perkara yang di luar fikiran kita sebagai seorang manusia, iaitu memakan daging salah seorang sepupu bapa saudara Nabi SAW, Sayyidina Hamzah dalam peperangan. Namun akhirnya jiwanya lembut kepada Islam. Di akhirnya mungkin ada sesuatu yang berlaku kepada beliau yang boleh Ustaz kongsikan sedikit. Baik, terima kasih Da'i Anas dan yang bertanya ukhti Nur Hayati Ismail. Di dalam di dalam dakwah dia ada, ialah biasanya kita akan lihat nas cerita ini begini, maka inilah yang kita akan sebut. Dan kita kena ingat dalam kehidupan Nabi SAW ada sedikit kehidupan itu mungkin tidak sama dengan yang berlaku di negara kita. Sebab berbeza negara, berbeza keadaan, berbeza orang, kan? Mungkin di sini saya nak sebutkan uruf. Uruf ni maksudnya kalau nak kaitkan zaman Nabi, adakah Rasulullah hantar sahabiah untuk berdakwah? Kita kata memang tak adalah, sebab zaman tu zaman orang lelaki. Maksudnya orang perempuan ni lebih kepada di dalam rumah, menguruskan urusan rumah, keluarga. Cuma kita akan lihat bagaimana Hindun, seorang perempuan yang di dalam rumah Abu Sufyan, sebab isteri Abu Sufyan, Hindun ni yang kita tahu dia mengupah Wahsy. Akhirnya Wahsy membunuh bapa saudara Nabi Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Ada disebutkan riwayat bagaimana Hindun bila melihat Rasulullah datang masuk ke Mekah, masa tu bercakap kepada suaminya, wahai Abu Sufyan, kamu tak boleh buat apa-apa ke? Ni Muhammad masuk. Dia kata, ya Hindun, aku dah tak mampu nak buat apa-apa. Muhammad dah menang. Dia kata apa ni? Bapa aku, abangku semua mati di tangan Muhammad. Takkan kamu tak mampu, suamiku? Maka dia kata, sudah, kita kalah. Sebenarnya pada waktu yang Hindun bercakap tu, Abu Sufyan dah masuk Islam. Maka dah tak boleh buat apa-apa dah. Maka akhirnya Hindun menyorok dalam rumah. Kan bila Hindun masuk dalam rumah, Hindun mengatakan, aku tak nak tengok Islam, orang Islam. Aku tak nak tengok Muhammad. Sebab mungkin dia masuk ke dalam Mekah ni, dia huru-hara, dia kacau bilau, dia pecahkan barang-barang maknanya buat kebisingan, buat huru-hara. Jadi akhirnya Hindun menunggu hari pertama tak ada apa-apa. Hari kedua
tak ada apa-apa, bising pun tak ada. Hari ketiga tak ada apa-apa, akhirnya Hindun keluar. Bila Hindun keluar, maka bila Hindun keluar, Hindun tengok di Mekah, di depan Kaabah, Rasul sembahyang. Allahu Akbar. Allahu Akbar bersama para sahabat. Allahu Akbar. Hindun hairan. Ini Islam. Maknanya tidak ada menghancurkan ataupun memberikan apa-apa kepada orang kafir, sedangkan itu yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. Hindun akhirnya memeluk Islam dengan sebab dengar Nabi mendoakan Hindun, nama sebut seseorang, Hindun didoakan oleh Nabi SAW. Akhirnya Hindun masuk Islam, dan kita tahu sejarah perempuan berdakwah bukan hanya bercakap, tapi membantu menjadi jururawat, menjadi pembalut luka kepada orang-orang yang berperang. Itu lebih kurang daripada daripada peranan wanita di zaman Rasulullah SAW. InsyaAllah nanti kalau peranan orang wanita di zaman sekarang, kita mungkin boleh kita akan kongsikan selepas ini, Ustaz, insya-Allah. Dan begitulah, Islam tidak membelakangkan peranan wanita dalam perjuangan dakwah Islam, dan semestinya banyak lagi yang akan kita perkatakan, Ustaz, dalam dakwah Rasulullah SAW kepada pemimpin. Jadi walau di mana jua kita berada, para penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sama-sama kita mematuhi penjarakan sosial dan biasakan kehidupan menjalani kehidupan normal baharu dakwah. Biar tanya Ustaz yang sampaikan, insya-Allah kita di TV3 akan tamat di sini. Kita akan sambung di TV9 siaran tambahan 30 minit. Terus setia bersama dengan kami, tanya Ustaz. Biar tahu jangan keliru. Jumpa selepas ini di TV9. Alhamdulillah, siaran tambahan 30 minit di TV9 Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi kita membicarakan topik dakwah Rasulullah SAW kepada pemimpin bersama ahli panel kita di studio pada pagi ini, yang berbahagia Ustaz Ahmad Syahdan Al-Hadrami, dan yang berbahagia Ustaz dan juga sidang penonton. Kita raikan lagi soalan, dan juga mungkin mereka yang ingin bertanya soalan kepada kita dan kemusykilan, boleh terus hubungi kami di talian bebas tol 1800 881677 atau menerusi aplikasi WhatsApp di 011112336480 atau menerusi laman rasmi Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Dan jangan lupa bagi yang menonton menerusi FB Live untuk tekan butang kongsi, sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan telah pun banyak kita bincangkan Ustaz, dan kita perkatakan tentang bagaimana liku-liku perjuangan baginda Nabi SAW dalam menyebarkan dakwah, terutamanya kepada pemimpin pada ketika itu, dan bukan satu perkara yang mudah Ustaz. Even dalam kehidupan kita pun kita melihat banyak cabaran yang datang dalam kehidupan kita, apatah lagi dalam kita melaksanakan dakwah sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dan sebentar tadi Ustaz ada menyebutkan tentang peranan wanita dalam dakwah, dan mungkin berbeza di zaman Nabi SAW dan di zaman kita. Mungkin sebagai sambungan yang bagi Ustaz sampaikan, insya-Allah. Tafadhal mashkur. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Terima kasih Dai Anas dan program Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Satu topik berkaitan dengan wanita. Bila sebut tentang zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadi saya sebut, kembali saya ingatkan, mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 3 item yang perlu kita ketahui. Bukan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hanya difahami untuk zaman tersebut, tetapi hendaklah rabitu syar'i bidiyanah. Maknanya hendaklah kaitkan dengan tarikh ataupun sirah, sejarah dengan dengan agama. Maknanya bukan macam contohnya kita cerita pasal zaman tamadun Rom. Apa yang kita kait tamadun Rom? Oh, bangunan dia hebat, dia punya binaan. Itu dalam kita mempelajari ilmu sejarah kurang betul. Sebab kita belajar perlu tahu apa yang ada kemajuan dalam Islam semasa itu.
Bila sebut tentang sirah Nabi SAW, kena tahu tentang kemajuan Islam yang disampaikan oleh Nabi SAW. Baik. Jadi bila tadi saya sebut tentang wanita pada zaman Nabi SAW, memang ruang lingkupnya hanya bersekitar dengan orang perempuan saja. Sebab apa? Sebab kita kena ingat kat sini, Nabi ada lagi. Betul. Nabi ada lagi. Dan Nabi SAW pun masih mendidik, masih menterbiah. Hari ini ada orang cakap begini, kata sahabat Nabi kenapa kata salah? Memanglah sahabat Nabi salah. Sebab kalau sahabat Nabi betul, buat apa Rasulullah nak diutuskan? Kan? Sebab zaman Nabi itu, sahabat tu sendiri ada yang pemabuk. Zaman Nabi ada sahabat Nabi yang penzina. Ada zaman Nabi orang yang menipu. Maknanya ini memang ada. Jadi pada zaman Nabi, Nabi ada, Nabi tegur, Nabi ajar. Jadi bila sebut tentang perempuan, kita kena lihat pada zaman Nabi. Okey. Zaman Nabi, perempuan ini disuruh bantu dalam macam rawatan, mengajar anak-anak kecil, itu. Tapi tidak kepada khalayak ramai. Kecuali setelah wafat Nabi SAW, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha adalah da'iyah. Kalau ni da'i, ada da'iyah. Lepas tu saya kalau sebut Hidayu da'i, kata da'iyah, saya sebut da'iyah, sebutan yang tepat. Bau betul. Kan? Jadi kat sini nak bezakan orang yang tahu dengan orang tak tahu. Biar tahu, jangan keliru. Kan? InsyaAllah mudah-mudahan tak keliru. Ini perempuan, kita sebut da'i. Tak boleh, da'iyah. Jadi Sayyidatina Aisyah, saya tanya dengan perempuan-perempuan. Sayyidina Abu Hurairah dengan Sayyidatina Aisyah, paling banyak meriwayatkan hadis adalah dua orang ini. Maka ilmu yang ada pada Nabi SAW ada pada Sayyidatina Aisyah. Tetapi bagaimana hashmah, bagaimana seorang yang menjaga maruah, seperti mana Sayyidatina Khadijah, Sayyidatina Khadijatul Kubra, seorang wanita yang sampai malaikat turun ke bumi untuk berikan salam kepada Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid kerana berkhidmatnya untuk Nabi SAW. Wang ringgit untuk Nabi SAW, harta benda untuk Nabi SAW, dirinya untuk Nabi SAW. Hatta wafatnya, sebelum meninggal, ia mengatakan, ya Rasulullah, kalau sekiranya aku sudah tiada nanti, engkau boleh pergi kuburku, ambil tulang belulangku untuk kamu dapat duit daripada jualan tulang belulangku. Allahu Akbar. Ini perempuan macam mana ni? Jadi zaman sekarang ini, kalau saya kaitkan, boleh wanita boleh berdakwah. Sebab tu hari ini ada ustazah, ada ustazah, ada da'iyah, ada perempuan-perempuan motivator, penyampai-penyampai. Ini semua boleh. Cuma wanita kena beza dengan lelaki. Penyampaiannya kena ada akhlak, kena ada tata tertib, kena ada sifat seorang wanita. Jangan kadang-kadang kita tengok program itu perempuan yang berceramah tu lebih lebih kuat lagi pada yang lelaki. Jadi kat situ kita kena ni. Dan khidmat kepada macam NGO, ini semua bagus. Bawa makanan, bawa bantuan, ini semua bagus. Pengajaran ilmu pun bagus. Khidmat kepada pesakit-pesakit seperti mana Sayyidatina Nafisah. Ini semua pada zaman Nabi SAW. Maka zaman sekarang pun boleh. Orang perempuan bantu orang lelaki. Tidak di belakang seorang lelaki melainkan perempuan. Saya sendiri mengaku tidak saya menjadi begini melainkan seorang ibu saya di belakang saya. Tidak saya berdakwah hari ini melainkan seorang isteri yang sangat prihatin kepada saya, ajar saya kalau saya silap dalam akhlak saya. Maka ini semua adalah tugas orang wanita, peranan masing-masing. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita dapat sama-sama, terutamanya para wanita di luar sana, jangan kita rasa kita lemah. Kerana saya teringat dalam satu kata-kata Mutiara menyebutkan tangan yang menghayun buaya mampu menggoncang dunia, Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Dan begitulah. Dan juga disebutkan madrasah atau sekolah yang pertama adalah ribaan ibu. Masya Allah, tabarakallah, Ustaz. Dan mudah-mudahan para wanita kita menjadi wanita sebagaimana ahli keluarga Nabi SAW dan juga para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in yang teguh dalam perjuangan Islam. Dan berikutnya, Ustaz, dan juga sidang penonton, kita raikan lagi soalan menerusi sahabat WhatsApp kita yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz, da'i serta kru. Waalaikumsalam warahmatullah. Soalan saya,
Mengapakah pada peringkat awal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para pemimpin kerajaan pada ketika itu dengan utusan surat dan kandungan surat menyeru supaya taat kepada Allah dan Rasulullah? Mengapa tidak diutuskan para sahabat untuk menerangkan berkaitan agama Allah agar pemerintah ketika itu dapat mengenal Islam dengan lebih jelas? Mohon pencerahan Ustaz. Kenapa nak kena surat juga Ustaz? Jadi mungkin sebagai satu jaminan mungkin ataupun bukti bahawa dakwah itu benar daripada Rasulullah mungkin. Sedikit daripada Ustaz. Masya Allah. Tabarakallah Ta'ala. Terima kasih yang bertanya. Sebenarnya soalan yang bertanya ini saya sendiri agak tertanya juga. Ya, sebab kadang-kadang soalan-soalan yang diberikan oleh orang yang bertanya ni, soalan itu menambahkan ilmu pada kita dan Allah juga mengurniakan ilham kepada kita untuk menjawab. Baik, pertama saya akan jawab iaitu diutusnya Rasulullah SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi diutuskan? Nabi diutuskan bagaimana? Adakah Allah menghantar malaikat terus ataupun Allah menghantar sesuatu bukti untuk mengatakan aku Tuhan? Maka lahirlah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bukankah Al-Quran itu kertas? Betul. Maknanya bukan Al-Quran itu kertas. Jangan Mushaf. nanti karang kata ustaz. Tak, maknanya hari ini kita tengok Al-Quran itu surat yang seakan-akan surat itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak lihat kat sini pertama Allah melihat Rasulullah SAW sudah lama. Allah memandang Nabi, mendidik Nabi secara jauh melalui malaikat Jibril. Sehingga kan semasa Nabi kecil, Nabi hendak tawaf di Kaabah dengan urian, dengan tanpa memakai pakaian pada zaman tersebut. Maka Nabi nak tanggalkan, lalu seakan-akan kena lempang. Maka bila Nabi kata, siapa yang lempang? Itu sebenarnya Jibril. Jibril dah lama tengok. Tapi ini belum jadi Nabi lagi. Tarbiyah daripada kecil. Jadi, kita lihat bagaimana Allah nak memberikan gambaran aku kasih kepada Muhammad. Aku tunjukkan cara aku datangkan Jibril. Belum lagi. Belum tunjukkan lagi Jibril itu macam mana. Baik. Begitu juga Rasulullah SAW. Rasulullah tahu yang aku dakwah ini raja. Yang aku dakwah ini pembesar. Rasulullah nak tunjukkan beza cara dakwah dengan orang awam. Ya, aku dakwah dengan orang awam dekat rumah Darul Arqam Ibn Al-Arqam. Meh datang. Kamu datang seorang-seorang, menyusup-nyusup waktu tengah malam, pagi baru keluar, betul tak? Dayanas? Tapi untuk raja, takkan nak ajak. Sedangkan, kan tadi saya kata, raja ni dia memang ada, dia ada rujulah, dia ada daulat dia. Ya. Orang Melayu kita pun tahu daulat itu. Maka oleh sebab itu, kena ada beza. Betul. Dan yang ketiga, evidence. Bukti di mana? Bukti. Kita hari ini pun nak bukti juga. Apa bukti kau hantar ni? Ni dia. Surat. Saya ada cok. Cok mohor Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bil khatam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muhammad Allah Rasul Muhammad Rasulullah. Cok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cok mohor Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sebab tu kita tengok raja-raja agung, sultan, dia ada cok mohor. Maka ini bukan kita senang-senang kata raja ini tak ikut. Ini cara Rasulullah SAW. Maka yang keempat, perkataan orang yang belum disulami dengan agama dengan orang yang sudah mendapat agama tak sama. Sebab tu surat, kadang-kadang bila surat kita sampai baca, dia rasa macam orang ni muliakan aku. Cara sampai dia tu nampak dalam, tengok yang saya kata, ila mulkil azim Rom, kepada raja yang agung Rom. Sebab tu saya kongsikan, Rasulullah sendiri tahu kedudukan orang. Betul. Yang kita hari ni, apa ni saya panggil sembrono. Sembrono jauh keluar. Kan, jadi maknanya tak ada adab. Jadi kat situlah. Dan yang kelima, Rasulullah takut. Maknanya kat sini kena ada akhzu bil asbab. Semalam saya dengar Ustaz Fawaz cakap pasal akhzu bil asbab. Iaitu mengambil sebab. Sebab ni apa maknanya? Rasulullah fikir, kalau aku hantar utusan aku, belum tentu dia pandai cakap macam Da'i Anas cakap. Sedap cakap dia. Jadi oleh sebab itu Rasulullah utuskan orang untuk hantar surat saja.
Tapi tengok macam mana bila berdepan. Contohnya Muqawqis. Muqawqis. Apa bukti dia nabi? Dia nabi sebab dia diganggu oleh musuh-musuhnya. Jadi kami nak ni kata, kenapa dia tak doa je halak, hancurkan umat-umatnya? Atau apa dia jawab? Dia jawab balik, Nabi Isa tak minta hancurkan umatnya. Dia gunakan uslub sebab orang ini non muslim, maknanya bukan Islam. Jadi Isa tak pernah doakan hancur untuk umatnya. Tapi Isa pilih untuk Allah naikkan dia ke langit. Maka begitulah juga Muhammad bin Abdullah. Masya-Allah, tabarakallah. Itu satu perkara dan juga pendekatan yang digunakan oleh Nabi SAW. Bila mana Ustaz sebut tadi, beza surat bila ada salutasi orang hormat kita dengan beza surat peti hutang contoh Ustaz. Dia mungkin ada amaran terakhir dan sebagainya. Ini satu perkara yang perlu sama-sama kita hayati betapa hebatnya cara dan juga strategi yang digunakan oleh Nabi SAW. Banyak lagi Ustaz dan juga para penonton yang akan kita kongsikan untuk topik pada pagi ini, dakwah Rasulullah SAW kepada pemimpin. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Daripada Ibnu Umar dari Nabi SAW, beliau bersabda, ketahuilah, setiap daripada kamu adalah pemimpin dan setiap daripada kamu akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpin. Hadis riwayat Muslim. Alhamdulillah, masih lagi terus dia sehingga ke hujung rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Topik kita pada pagi ini cukup menarik. Telah pun kita bahaskan, kita bicarakan dakwah Rasulullah SAW kepada pemimpin. Kita bersama ahli panel kita pada pagi ini yang berbahagia Ustaz Ahmad Syahdan Al-Hadrami. Dan Ustaz, sebenarnya banyak lagi kupasan-kupasan yang perlu kita huraikan sebenarnya, namun mungkin masa agak mencemburui dan di akhir-akhir program kita ini mungkin kita raikan lagi soalan-soalan dan juga kemusykilan yang diajukan oleh sahabat-sahabat kita yang bertanya. Dan berikutnya Ustaz, kita raikan sahabat kita yang bertanya di WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i dan semua kru Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Persoalan saya, apakah yang patut dipelajari daripada cara dakwah Rasulullah SAW kepada pemimpin sekarang, masa kini, untuk dijadikan inspirasi dalam kepimpinan? Mohon pencerahan daripada yang bahagia Ustaz. Terima kasih. Soalan mungkin tanpa nama di WhatsApp ni Ustaz, hamba Allah ni, masya-Allah tabarakallah. Mungkin zuhud dia Ustaz, tak mau bagi tahu nama. Dan terkadang bila kita lihat kepimpinan di zaman Nabi SAW dan juga diwarisi kepada para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in, kita lihat bagaimana Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu membebaskan kota Baitul Maqdis dengan diserahkan kunci dalam keadaan yang penuh ta'zim pada ketika itu, rasa hormat. Sebab tengok betul ke Sayyidina Umar ni dalam keadaan yang mungkin zuhud tawaduk beliau, dan diwarisi sampailah kepada zaman kemudian selepas daripada itu, dan mungkin inspirasi yang boleh dijadikan dalam kepimpinan kita yang ada mungkin di mana-mana sahaja dengan kita mengambil jalan yang dibawa oleh Nabi SAW. Dipersilakan Ustaz. Baik, terima kasih Da'i dan yang bertanya pada hari ini, nama hilang. Baik, sebut tentang apa yang boleh dipelajari daripada dakwah Rasulullah SAW. Sebenarnya luas dan bukan mudah untuk dikatakan saya tahu ataupun saya lebih faham. Betul. Cara dakwah saya paling betul. Ini cara dakwah yang paling betul, paling paling bernas, efektif sekali. Paling Allahu akbar. Tawaduklah dengan diri kita yang lemah ini. Sesungguhnya wa khuliqal insanu dha'ifa. Sesungguhnya insan itu dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat yang lemah. Jangan cepat mencari kesalahan orang lain. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri mengatakan lastu bu'istu la'nan aw syataman wa innama bu'istu mualliman muyassara. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, bukan aku ini diutuskan untuk laknat melaknat ataupun caci mencaci, kutuk mengutuk, tetapi aku diutuskan untuk mengajar dan mempermudahkan. Basyiru
basyiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru, yassiru wala tu'assiru. Berikan khabar gembira dan jangan beri khabar takut. Buat yang mudah, berikan orang yang mudah, jangan susahkan orang. Baik. Sebut tentang apa yang boleh dipelajari, saya akan jawab apa yang kita ambil daripada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah utuskan. Hari ini sebab sebut tentang pemimpin, Rasulullah utuskan seorang pemuda. Lebih muda daripada sahabat Nabi yang lain untuk menjadi pemimpin perang. Dan berperanglah. Pada mulanya para sahabat tidak setuju dengan pemilihan tersebut. Tapi akhirnya mereka fikir balik. Yang memilih itu siapa? Allah. Kan? Yang memilih itu siapa? Sebab tu saya selalu kata, zaman hari ini kita sebenarnya ketandusan pemimpin. Bila saya sebut ketandusan pemimpin, sebenarnya bukan saya cakap. Saya boleh bawa satu hadis daripada Rasulullah SAW. Ini hadis yang betul, hadis yang sahih. Rasulullah pernah bersabda sehingga kan para sahabat menangis bila mendengar hadis tersebut. Apa kata Nabi, apa yang disebutkan oleh sahabat Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah. Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah mengatakan, kami mendengar satu pengajaran ataupun satu mau'izah, satu ajaran daripada Nabi SAW. Maknanya belum Nabi cakap, sahabat kata kami macam nak nangis. Nak nangis. Maknanya wajah Nabi tu, bila Nabi nak sampai kata macam sesuatu benda yang berat yang dipikul oleh Nabi SAW. Apa kata Nabi? Usikum bitaqwallah wa azza wa jal wa sam'i wa ta'ah. Hendaklah kamu semua takwa kepada Allah dan dengar dan patuh. Kenapa kaitan dengan dengar dan patuh? Sebab Nabi kata, wa in ta'ammara alaikum abdun habasyian, akan datang satu masa. Ini disebutkan di dalam fiqhul akhir zaman, tanda-tanda kiamat Nabi dah nampak akan berlaku. Akan berlaku satu masa nanti, akan datang seorang yang dulunya hamba, dia akan menjadi pemimpin. Ataupun dulunya orang biasa, dia akan jadi pemimpin. Jadi maknanya kat sini Nabi nak sebut, bukan pada zaman aku saja. Nanti 2000 tahun akan datang. Akan datang. Termasuk kita hari ini. Akan datang pemimpin kamu itu kasar, zalim, tidak adil. Ini semua disebutkan. Bahkan Nabi kata, fasayara, sekiranya kamu hidup akan datang. Maknanya Nabi kata akan datang, sekiranya kamu hidup, kamu akan nampak ikhtilafan katsira. Akan berlaku huru-hara, perpecahan yang sangat dahsyat di antara manusia. Maka di situ fa'alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Maka Nabi kata, tugas kamu hendaklah kamu mengikut sunnah yang telah ditinggalkan oleh Nabi SAW dan ditinggalkan oleh para sahabat. Di sini saya nak ambil poin sikit. Nabi sebut sunnah para sahabat. Macam mana para sahabat ada sunnah? Seperti mana hari ini yang sebut bid'ah, kata tak ada, zaman Nabi saja yang ada. Tidak. Ini menunjukkan mauqif macam mana. Kita kena belajar. Kena sentuh tentang tanda-tanda kiamat, bagaimana yang Rasulullah sebut akan datang. Maka ini perlu diambil kedua-dua belah pihak. Pemimpin ada tugasnya dan rakyat ada tugasnya. Cara rakyat mendidik pemimpin ada caranya. Pemimpin pun sebenarnya ada caranya, dan rakyat juga bagaimana cara dia nak tunjukkan kepada dirinya. Mereka juga perlu ada akhlak kepada para pemimpin, dan para pemimpin juga mengikut jalan yang macam mana yang diadakan pada zaman Rasulullah SAW, para sahabat. Ini semua perlu dipelajari lebih banyak lagi. Perlu diperluaskan lagi sebab ilmu dalam Allah. Perbincangan insya-Allah yang mungkin kita akan bahaskan dengan lebih lanjut mungkin pada siri yang akan datang, kerana sedap-sedap masa sangat mencemburui kita. Dan masya-Allah tabarakallah, dakwah Rasulullah SAW kepada pemimpin dan perbincangan kita mungkin kita akan tamatkan di sini Ustaz. Dan para penonton dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengundang keberkatan daripada Allah. Mari sama-sama kita aminkan doa ringkas yang dibacakan oleh bagi Ustaz, insya-Allah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Amin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim.
Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Anta Rabbuna Allah, wa nahnu ibadikal mustad'afin. Ya Allah, wa illam yakun bika ghadabun alaina, fala nubali. Ya Allah, Ya Allah, Ya Tuhan kami mohon kepadamu Ya Allah dengan kalimah agungmu Allah, dengan kalimah agungmu Ar-Rahman, dengan kalimah agungmu Ar-Rahim. Ya muhawwil al-ahwal, hawwil halana wa li jami'il muslimina wal muslimat ila ahsanil hal. Ya Allah, Ya Tuhan kami, berkatilah kami seluruhnya di dalam majlis ilmu pada hari ini, walau di mana kami berada sekalipun Ya Allah, khususnya di negara Malaysia ini Ya Allah. Kau berikanlah keamanan, keselamatan, perlindungan berpanjangan Ya Allah. Angkat segala musibah, malapetaka, bencana, wabak, penyakit yang ada di negara Malaysia ini Ya Allah, khususnya di negara Malaysia ini Ya Allah. Angkat musibah wabak COVID-19 ini Ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya wabak COVID-19 ini mengganggu kehidupan kami Ya Allah. Mudahkan kehidupan kami Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami, mudahkan ekonomi negara Malaysia ini Ya Allah. Permudahkan segala urusan para pemimpinnya Ya Allah. Mudahkan segala urusan guru-guru, para pendidik, para pembimbing, para alim ulama Ya Allah. Mudahkan segala urusan orang-orang yang berada di dalam negara Malaysia ini Ya Allah. Ya muhawwil al-ahwal, hawwil halana wa li jami'il ummati sayyidina Muhammad ila ahsanil hal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih bagi Ustaz atas kesudian bersama kita pada pagi ini, dan esok jangan lupa para penonton, kita akan bersama dengan Da'i Azrin untuk episod solat istiqarah dalam bab ibadah bersama Ustaz Ali Sabri Abdul Rahman. Dan jangan lupa untuk terus saksikan Tayna Ustaz dan menyokong Tayna Ustaz biar tahu jangan keliru. InsyaAllah sehingga berjumpa lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.